Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak didik Ustazah? Ustazah doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum kita mulakan untuk menimba ilmu pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, membaca doa untuk memudahkan kita mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menyambung sedikit ilmu yang baru, tajuk yang baru dalam bidang tajwid. Pada hari ini kita akan belajar tentang satu ilmu tajwid yang kita akan amalkan dalam membaca ataupun semasa membaca Al-Quranul Karim. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah hukum non sakinah dan juga tanwin. Hukum non sakinah dan juga tanwin. Apa itu non sakinah? Apa itu non sakinah? Non sakinah ialah non yang berbaris mati. Non sakinah ialah non yang berbaris mati. Huruf non. Sakinah ni dalam bahasa Arab dia mati ataupun sukun. Kalau yang dalam ni ni. Non yang berbaris mati. Kita akan belajar apa hukum dia ketika ia berada di dalam Al-Quran. Tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin ini ialah berbaris dua. Berbaris dua sama ada baris dua di atas, baris dua di bawah ataupun baris dua di hadapan. Itu yang dinamakan tanwin. Tanwin ini, hukum tanwin, hukum nun sakinah dan juga tanwin, dia akan menjadi kepada empat hukum. Empat hukum apabila dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama, dia akan menjadi nama dia ikhfa, nama dia izhar dan juga nama dia idgham. Sekejap. Nama dia satu lagi iqlab. Idgham dia ada 5. Hukum non sakinah dan juga tanwin ni dia ada 5 sebenarnya. Idgham ni dia berpecah kepada 2. Satu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dan juga idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Dia jadi 5, tapi dalam ni dia yang besarnya dia akan jadi 4. Baiklah, itu saja Ustazah dapat berkongsi sedikit ilmu dengan anak didik Ustazah. Ustazah sangat berharap agar kamu semua boleh faham dengan apa yang telah dipaparkan tadi. Kemudian hantar tugasan, tulis dalam buku tulis pada Ustazah.
Kalau ada sebarang masalah boleh bagi tahu Ustazah ya dalam grup WhatsApp. Okey. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa itu izhar halqi? Izhar halqi iaitu kita tengok daripada bahasa, maksud izhar ialah terang dan jelas. Terang dan jelas. Izhar. Izhar maksud dia kita selalu guna perkataan dengan zuhir. Ya. Izhar maksud dia terang dan jelas. Dari segi istilahnya ialah menyatakan nun sakinah atau tajwid dengan terang dan jelas. Cara bacaan dia, hukum bacaan dia tidak dengung. Ya, tidak dengung. Dia kena jelas sebut huruf nun ataupun tanwin tadi dengan jelas dan terang. Baik, bagaimana kita teruskan sedikit lagi, lebih detail lagi izhar halqi ini. Pengertian seperti tadi, ya, pengertian dari segi pada bahasa ialah nyata dan jelas. Di sini dia lebih jelas lagi cara mengenal hukum izhar halqi. Dia mesti ada nun berbaris mati. Ya, nun berbaris mati. Terdapat tanda sukun di atas huruf nun. Terdapat tanda sukun, tanda baris mati. Baris mati tu di atas huruf nun. Okey. Seterusnya yang kedua, tanwin. Tanwin, hukum izhar halqi ini dia mesti dah ada tanda tanwin, iaitu tadi Ustazah dah jelaskan, iaitu tanwin ialah baris dua sama ada di atas, di bawah dan juga di hadapan. Baris tanwin di atas dan tanwin di bawah adalah selari manakala tanwin hadapan berbentuk seperti 69. Maksud dia panjang baris ni di antara dua baris ni, Ustazah bawa ya. Okey, panjang dia ni sama panjang, dia selari. Ya, dia selari bentuk dia tu kalau kita nak kenal huruf izhar halqi. Ya. Kalau dia bukan huruf izhar halqi, ya, dia bukan huruf izhar halqi, maksud dia tidak selari. Itu bukan. Okey, ini bukannya izhar halqi. Izhar halqi dia mesti selari sama panjang. Okey, kalau kita nak kenal, nak mudah kenal. Ya, sama juga dengan baris bawah pun selari. Maksud selari di sini ialah sama panjang. Dia tak ada sengit. Dia tak ada satu atas tu pendek, bawah tu panjang, tak ada. Itu bukan izhar halqi. Dan maksud di sini tanwin hadapan 69 ini dia macam ini. Okey, 6 baris gitu. Dia tonggang terbalik. Ya, 69 ni kalau kita nampak baris hadapan ni, ya, tanwin baris 2 di hadapan seperti 69 ni, nama hukum dia izhar halqi. Ini adalah salah satu cara mudah ya untuk mengenal hukum izhar halqi di dalam Al-Quran. Cara bacaan dia ialah dibaca dengan jelas tanpa dengung. Tak perlulah kita dengung sebanyak 2 harakat tu. Tak ada. Izhar halqi tak ada tanda, tak ada harakat panjang, tak perlu. Kena jelas huruf nun dia. Baik, huruf-huruf izhar halqi. Maksud huruf-huruf izhar halqi ni ialah apabila nun sakinah tadi bertemu dengan huruf-huruf yang ada dalam izhar halqi. Ada 6 sahaja huruf izhar halqi. Di antara hurufnya ialah hamzah, ha, kha, ain, ghin dan ha. Ini ada berapa? Ada 6. 1, 2,
3, 4, 5 dan 6. Ada 6 huruf izhar halki. Maksudnya dia akan dihukum izhar halki ni apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki. Salah satu huruf izhar halki. Kalau nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf ini, 6 huruf ini, nama hukum dia adalah izhar halki. Baik, tempat huruf makhraj huruf izhar halki, ya. Halki ni maksudnya halqam. Okey, halqam seperti yang dalam gambar ni dia tunjuk daripada mulut kita, halqam duduk dekat halqam kita ni. Huruf-huruf ni dia tempat keluar. Makhraj itu adalah tempat keluar, ya, huruf dari mana dia keluar. Tempat makhraj huruf izhar ialah di halqah, halqi. Okey, tempat dia ghain, cuba rasa dekat halqam itu, ya, rasa gegaran dia ghain, kha, ain, ha, hamzah, ha. Dia keluar di halqam kita. Okey, kita sambung semula bahagian ghain. Fasayun ghiduna. Ya, di sini ada nun sakinah bertemu dengan ghain. Dalam dua kalimah, min ghislinin. Min ghislinin. Nun sakinah bertemu dengan ghain. Tidak boleh dengung sebab hukum dia izhar halki. Yang tanwin, afuwan ghafura. Afuwan ghafura. Okey, tanwin baris 2 di atas bertemu dengan ghain. Hukum dia izhar halki, tidak boleh dengung. Yang kelima, hamzah. Hamzah dalam satu kalimah. Nun sakinah bertemu hamzah dalam satu kalimah. Yan'auna. Yan'auna. Kena baca terang dan jelas. Dalam dua kalimah, wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Nun sakinah baris mati bertemu dengan hamzah, tidak boleh dengung sebab hukum dia izhar halki. Tanwin, bisalamin aminina. Bisalamin aminina. Juga tidak boleh dengung. Ha, yanhauna. Yan, nun sakinah bertemu ha. Yanhauna. Anhadana. Anhadana. Asihrun hadha. Asihrun hadha. Okey, jadi contoh-contoh ni jelas kepada kita. Hukum bacaan dia adalah nama dia izhar halki. Ya, dan tidak boleh dengung. Bacaan dia mesti terang dan jelas. Baik, setelah kita belajar tadi apa erti izhar halki, apa erti tanwin, dan Ustazah dah jelaskan cara bacaan dia. Ustazah juga telah bagi contoh, ya, telah bagi contoh izhar halki. Jadi sekarang Ustazah nak bagi latihan. Ustazah nak bagi latihan. Baik. Latihan di sini, contoh Ustazah nak kamu salin 2 contoh sahaja. Ambil 2 contoh sahaja daripada kalimah yang Ustazah bagi ni. Okey. Contoh, pilihlah yang mana-mana yang kamu suka. Ya, 2 sahaja. Nun sakinah bertemu dengan alif. Okey, nun sakinah bertemu dengan huruf alif ataupun hamzah. Dua-dua sama je. Okey, pilihlah 2 sahaja daripada contoh yang Ustazah bagi. Ustazah nak kamu gariskan di manakah letaknya hukum izhar halki. Ya, nun sakinah bertemu dengan hamzah. Dekat mana? Garis salin ayat dan juga garis. Itu sahaja. Mudah sahaja. Nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan roha. Ya, ambil 2 contoh.
ambil dua contoh. Sama ada yang ini ataupun yang ini. Ambil dua contoh, gariskan di manakah letaknya hukum izhar halki. Nun sakinah bertemu dengan ha. Nun sakinah bertemu dengan ha. Okey, yang ini nun sakinah bertemu dengan huruf ha ataupun tanwin. Okey, Ustazah bagi. Okey, yang ini nun sakinah bertemu dengan ha. Yang ini tanwin bertemu dengan huruf ha. Gariskan di mana letaknya hukum izhar halki. Seterusnya ain. Okey, di manakah dalam ayat ini? Okey, terdapatnya hukum izhar halki. Yang pertama, kamu cari nun sakinah. Dalam ayat ni ada nun sakinah bertemu dengan huruf ain. Okey, dalam ayat ni tanwin. Bertemu dengan ain. Hukum dia izhar halki. Okey, sekarang huruf kha. Huruf kha dalam ayat yang pertama ini, nun sakinah. Dalam ayat ni ada nun sakinah. Dalam ayat ini nun sakinah juga. Ustazah nak kamu salin ayat dan juga gariskan sahaja. Okey. Seterusnya ghain. Ya, huruf ghain. Dalam ayat ini tanwin. Dalam ayat ini tanwin. Ustazah nampak ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Okey. Gariskan sahaja hukum di mana letaknya hukum izhar halki.